Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu doakan semua sihat. Okey, sentiasa dalam rahmat Allah. Kita nak sambung lagi kelas kita. Okey, tajuk yang sama, rangkaian dalam teori graf. Okey, hari ini kita nak tengok subgraf. Okey, subgraf Okay, apa dia subgraf? Okay, subgraf adalah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okay, ada bucu, ada tepi. Dia macam contohnya satu graf tu, awak potong-potong-potong. Okay, so itu dipanggil sebagai subgraf. Okay, kita tengok apa kriteria dia. Okay, yang pertama, bucu-bucu graf H ialah subset kepada bucu-bucu graf G, iaitu VH adalah subset kepada VG. Okey, ini dalam set awak belajar ni. Okey, subset, tata tanda dia tu dia punya simbol dia. Okey, kemudian untuk B pula dia kata tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G. Okey, tepi-tepi dia maksudnya yang daripada bucu ke bucu tu lah, garis tu. Kita sebut dia sebagai tepi. Kemudian untuk C, pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. So pasangan bucu dia mesti sama. Okey, kalau A pergi B, so untuk subgraf pun A pergi B. Okey, kalau graf H A pergi B, jadi graf G pun dia mesti A pergi B. Dia macam like a clone lah, macam tu Okey, so secara ringkasnya, satu bucu dalam graf G ialah subgraf bagi graf G. Okey, so dalam graf yang sama pun kita panggil dia sebagai subgraf. Satu tepi dalam graf G bersama bucu-bucu yang dikaitkan ialah subgraf bagi graf G. So kalau ada bucu, okey, dan juga tepi, so dia panggil sebagai subgraf walaupun dalam graf yang sama. Tak semestinya graf yang berlainan. Okey, kemudian seterusnya setiap graf ialah subgraf kepada dirinya. Okey, inilah yang cikgu cakap ni. Okey, setiap graf adalah subgraf pada diri dia. Okey, kita tengok contoh 9. Okey, kita ada graf G. Okey, kita nak bandingkan graf G dengan graf-graf yang lain. Rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan rajah 4. Okey, kalau tengok, okey, graf G, kita ada PQRS, kemudian ada E1, E2 gelung, E3, E4 dan juga E5. Okey, kita tengok rajah 1. Okey, rajah 1 kita compare dengan graf G. Okey, rajah 1, okey, P pergi S, betul. Dan kita ada E5, betul. Okey, jadi dia adalah subgraf. Okey, subgraf bagi graf G. Tengok jawapan dia, dia kata ya, kerana pasangan bucu dan untuk tepi E5 adalah sama. Okey, pasangan bucu untuk tepi E5 adalah sama. So E5 P ke S ataupun S pergi P. Okey, kita tengok rajah 2. Okey, rajah 2. Okey, kalau awak tengok, awak bandingkan dengan graf G. Okey, E5 betul, E1 betul, tapi E2 ni salah. Okey, E2 ni bukan berada di P, E2 berada di Q. Jadi tidak, okey, dia bukan subgraf kerana kedudukan gelung E2 bukan pada bucu Q. Okey, awak kena jawab panjang sikit lah. Okey, kena justify, kena beritahu kenapa dia subgraf ataupun kenapa dia bukan subgraf. Okey, settle untuk nombor 2. Okey, kita tengok rajah 3. Okey, rajah 3. Okey, PS, kemudian dia ada E3 dekat sini. So E3 bukan, sebab kedudukan dia adalah E5 dekat situ. Jadi jawapan dia tidak, kerana tepi yang mengaitkan bucu B, bucu P dan bucu S adalah bukan E3. Okey, kena justify. Okey, dan yang terakhir, rajah 4.
Okey, Raja 4. Okey, kita tengok apa yang lain dia. Okey, E1 betul. Okey, E2 salah. Okey, E3 pun salah. Dia bertukar kedudukan. Okey, E4 betul, E5 betul. Jadi ada yang salah, so dia tak sama. Okey, dia tak sama. Dia bukan subgraph. So jawapan dia tidak, kerana tepi gelung dan tepi yang mengaitkan bucu Q dan bucu R adalah salah. Okey, dekat sinilah salah. Okey. Okey. So itu untuk subgraph. Okey, kita nak tengok pula pokok. Apa dia pokok? Okey, apakah anda faham tentang pokok? Okey, pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Okey, dia ada ciri-ciri dia lah. Okey, A, graf mudah iaitu tanpa gelung dan berbilang tepi. So, untuk pokok, dia tak ada gelung dan dia tak ada berbilang tepi. Tepi dia hanya satu sahaja. Okey, tolong ingat tu Okey, B. Okey, untuk B, semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, inilah yang cikgu cakap tadi. Okey, dan untuk C, bilangan tepi adalah sama dengan bilangan bucu. Sorry. Okey, tak nampak pula. Okey, dia kata bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. Okey, jika bilangan bucu adalah N, jadi bilangan tepi adalah N tolak 1. Okey, ni formula yang awak kena ingat lah. N tolak 1 untuk tepi. Jika ada bucu, okey, katakanlah bucu 5, so nak tahu tepi dia berapa? 5 tolak 1. Jadi tepi dia mesti 4. So barulah boleh jadi pokok. Kalau bukan nilai dia kurang 1 daripada bucu, so dia bukan pokok. Okey. So kita tengok kat sini. Sebutan pokok diperkenalkan oleh Arthur Cayley, seorang ahli matematik Inggeris pada tahun. Okey, ni maklumat sahajalah. Okey, carta salah silah keluarga ialah contoh pokok. Okey, carta salah silah keluarga adalah contoh pokok. Okey, sebenarnya pokok ni dia ada guna dia subgraph dan pokok ni ada guna. Dalam matematik kita nak cari macam contoh pokok kita nak cari jarak terpendek. Okey, jarak terpendek yang akan dilalui. Okey, kita tengok next. Okey, so ini sambungan dia. Okey, dia kata kat sini Raja 1 menunjukkan satu pokok kerana, okey, ni sini okey, semua bucu berkait. Okey, A, B, C, D, E dia tak ada yang tertinggal. Okey, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, satu tepi sahaja, dia tak ada berbilang tepi. Okey, kemudian dia tak ada gelung dan berbilang tepi. Okey, nilai bucu 5, nilai tepi 4. Okey, ada bucu 5, ada tepi 4. So barulah dia boleh dikatakan sebagai pokok. Okey, kita tengok rajah 2. Okey, dia alter sikit dia tambah sikit untuk menunjukkan dia bukan pokok. Okey, rajah 2 bukan pokok kerana apa dia? Bucu P dan bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Okey, bucu B dan juga bucu E. Okey, laluan dia ada banyak. Okey, sama ada B pergi ke E terus ataupun dari B dia pergi ke C, dia pergi ke D dan dia pergi ke E. Okey. So ini bukan pokok. Dan satu lagi bila nak kenal pasti pokok adalah dengan cara okey, bucu. Okey, bila kita ada nilai bucu, bilangan bucu. Okey, bilangan tepi dia adalah okey, bilangan bucu iaitu N tolak 1. So, bilangan bucu adalah 5 tolak 1. So, awak akan dapat 4. Tapi dekat sini dia bagi 5. Jadi, dia bukan
bukan pokok. Okey, boleh? Faham? Okey, kita tengok dekat sini contoh 10. Okey, dia kata kena pasti sama ada pokok ataupun bukan pokok. Berikan justifikasi. Okey. So, kalau tengok A bukan pokok. Sebab apa? Dia ada banyak kaitan. Okey, dia banyak kaitan. Okey, so ini justifikasi dia lah. Bucu 6. Okey, tepi 7. So, tak boleh lah. Okey, kalau bucu 6, tepi mesti 5. Okey, setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Okey, ada banyak laluan lah kan. Okey, untuk B pula, pokok adalah bucu. Okey, first kali sebab apa? 6 tolak 1 jadi 5. Jadi tepi dia ada 5. So setiap pasangan bucu hanya dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Okey, bilangan tepi dah betul. Bilangan bucu dia bagi bilangan tepi dah betul. Okey, dan awak kena tengok pasangan bucu, iaitu tepi dia. Kalau dekat sini tepi dia ada sekali sahaja laluan. Okey, sekali sahaja. Okey, so tu tak ada masalah. Okey, dia adalah pokok. Okey, kemudian C. C pula dia adalah pokok. Okey, C dekat sini sebab apa? Okey, bilangan bucu 6, bilangan tepi 5. Okey, setiap pasangan bucu hanya dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Sekali sahaja dia lalu. Okey, laluan dia sekali sahaja. Okey, kemudian yang D bukan pokok kerana kenapa ni? Okey, bucu ada 6 tapi tepi ada 4. Kemudian bucu R dan bucu T tidak dikaitkan dengan bucu yang lain. Okey, so kalau awak tengok R dan T ni dia tak bersambung dengan, dia bersambung sesama sendiri tapi dia tak bersambung dengan garisan yang lain. Okey, jadi dia bukan pokok. Okey, satu lagi contoh soalan adalah dia kata kat situ lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, bila dia suruh awak lukis, dia minta awak lukis. Okey, dia bagi maklumat bucu. Okey, dekat sini dia bagi maklumat bucu. Jadi awak nak tahu tepi sama dengan berapa? Okey, 6 tolak 1. So tepi mesti 5. Okey, so dekat sini awak boleh lukis sesuka hati awak. Janji dia tak ada berbilang tepi dan dia tak ada gelung. Dan mesti menepati dia punya bilangan bucu dan bilangan tepi. Okey, so untuk yang ni pula, tepi dia adalah untuk B 8 tolak 1 jadi 7. Okey, so bolehlah ni. Okey, yang ni boleh sebab apa? Dia dikaitkan dengan, maksudnya semua bucu dia bergabung. Okey, dia ada laluan dia untuk pergi daripada satu ke satu bucu yang lain. Okey, kemudian untuk C, tepi 4, dia bagi tepi. So awak cari nilai bucu lah. So 4 tambah 1 awak akan dapat 5. So lukislah macam mana pun, janji dapat. Okey, kemudian untuk D, tepi 9. Jadi bucu adalah 9 tambah 1 10. Okey, so lukislah 10. Paling simple zigzag je lah. Kan, paling simple. Kan, tak payah nak pening-pening. Okey, so ini dia dalam buku dia bagilah contoh ekstra sikit Okey, dan kita akan pergi ke slide yang satu lagi. Okey, ini contoh sahaja Okey, dia kata dekat sini lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan. Okey, dia bagi graf. Dia beri graf. Awak keluarkan pokok. Okey. Okey, kita tengok soalan A. Dia kata, okey, sini bucu 5. Okey, dia bagi bucu 5. Tapi tepi dia kalau awak kira garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Sepatutnya bila bucu 5, tepi dia akan jadi 5 tolak 1. So tepi akan jadi 4. So sekarang ni tepi dia ada 7. So awak kena buang
dia terlebih 3. Jadi awak kena buang yang terlebih tu. Okey. So untuk yang ni, soalan ini awak boleh buang mana-mana tepi asalkan yang tinggal semuanya berhubung. Okey, berkait. Okey. Dia tak terputus. Okey, boleh? Okey, sama ada awak lukis macam ni, 1, ataupun awak lukis cara 2. Boleh, tak ada masalah. Okey, ikut kreativiti. Janji jangan lari daripada bentuk asal. Okey, bentuk asal mesti ada. Okey. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, dia kata soalan B, bucu 6. Okey, ada bucu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tepi 8. Jadi sepatutnya 6 tolak 1 awak akan dapat 5. Tepi dia ada 5. Sekarang ni dah terlebih 3. So keluarkan 3 tepi supaya awak punya bucu-bucu ini semuanya berhubung dan tak ada berbilang tepi. Okey, so boleh guna kaedah 1 ataupun kaedah 2. Gambar 1 ataupun gambar 2. Okey, ikutlah kreativiti awak. Okey, kemudian soalan untuk contoh 11. Okey, dia bagi graf tak terarah dan ada pemberat, ada nilai. Okey, ada nilai. So lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, nilai pemberat minimum. Bila dia nak yang minimum, awak kena keluarkan yang paling besar. Buang. Okey, buang yang paling besar nilai. Okey, buang yang paling besar nilai. Okey, sekarang ni kalau tengok dekat sini, yang paling besar nilai dia adalah mana? 25. Kemudian 20. Okey, kemudian 19. Okey, barulah 17. Dan seterusnya lah. Okey, kita tengok untuk langkah 1. Okey, dia ada bucu 5. Tapi dia ada tepi 7. Awak kena kira So, bila kira, awak akan dapat bucu 5. Tepi, awak akan dapat 7. So, sekarang ni sepatutnya tepi mesti 5 tolak 1. So, tepi 4. Jadi, awak kena buang 3 lah. Okey, kena buang 3. So, 3 tepi perlu dibuang. Okey, kemudian keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi. Okey, keluarkan tepi dengan nilai pemberat dengan nilai tertinggi. Jadi yang paling tinggi tadi 25. So buang 25. Okey, buang 25. Okey, kemudian mana lagi yang tinggi? Okey, buang 20. Okey, kemudian buang 19. Okey, dia buang 19. Ikut urutan lah. Okey. Okey, bila dah buang, dia jadi macam ni. Okey, dia buang yang 3 yang tertinggi. So, dia akan jadi macam ni. Bila macam ni, dia tak boleh jadi pokok. Kerana, apa dia? Bucu P tidak dikaitkan dengan bucu-bucu yang lain. Ni nampak P. P dia duduk sorang-sorang dia. Okey. Kemudian, 3 tepi R, S, S, T, R, T mengaitkan 3 bucu sahaja. Okey, dikaitkan dengan 3 bucu sahaja. Jadi, okey, jadi so dia tak boleh lah jadi pokok. Dia tak jadi pokok Okey, so bila dia tak jadi, awak kena buat balik semula. Okey, patah balik. Kita tengok langkah 2. Antara pemberat 19 bernilai 19 dengan 25. Pemberat bernilai 19 perlu dikekalkan kerana nilainya lebih rendah. Tadi dah buang 25, 20 dengan 19. So, compare lah. Okey, jadi paling rendah adalah 19. Okey, jadi letak balik 19. Okey, letak balik 19. Okey.
So, antara pemberat 12, 14 dengan 17, okay, nilai pemberat 17 perlu dikeluarkan. Okay, so buanglah yang 17. Sebab kita dah tambah yang 19 tadi, buanglah 17. Okay, jadi graf yang terhasil ialah graf pokok. Jumlah pemberat minimum pokok 10 tambah 12 tambah 14 tambah 19. So, dapatlah 25. So, cikgu harap penerangan cikgu dah bagi gambaran macam mana nak buat, nak bina, nak kenal pasti pokok. Okay, nak bina. Kita tengok kat sini Okay. So yang ni tadi kenal pasti pokok. Okay. Untuk contoh 10, kenal pasti pokok. Okay. Untuk contoh 11, okay, dia minta lukis pokok. Okay. Untuk contoh 12, okay, dia suruh lukis 2 pokok. Dan soalan 13, dia suruh lukis pokok juga. Berdasarkan graf yang diberi. Okay, boleh? Okay, habis dah.